tu kita sebenarnya tak masuk lagi kepada kitab. Kitab yang sebenarnya kita nak baca ialah ini Maqalat al-Islamiyyin. Ini permulaannya. Tapi saya duduk fikir-fikir tengok ni kitab Maqalat al-Islamiyyin ini kitab. Saya tunjuk ni. Ini Maqalat al-Islamiyyin. Kitab ini yang kita nak baca sebenarnya. Kitab ini karangan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Syekh Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari, meninggal dunia pada tahun 330 Hijrah. Ada beberapa tahqiq terhadap kitab ini, antaranya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ini ada beberapa lagi yang lain, saya tunjuk di sini. Ini yang lain lah. Ini banyak daripadanya berkenaan dengan Maqalat al-Islamiyyin karangan Abul Hasan Al-Ash'ari. Ada beberapa lah. Tak apalah, itu tak jadi masalah. Oleh kerana kitab ini, kalau kita perhatikan, ia bermula dengan perbincangan tentang firaq. Tentang firaq, macam-macamlah dia mulakan itu. Tidak berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Tidak berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Jadi saya fikir lebih sesuai kalau kita bincangkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Di sini kalau kita tengok fihris jilid yang pertama, kitab Maqalat itu, ini daftar isi kandungan. Isi kandungan itu. Jadi mula-mula tu dia bincang ikhtilaf tentang imamah. Banyak berkait dengan Syiah. Syiah ni panjang. Lepas tu cerita tentang firqah yang lain pula. Semua ni yang mendakwa Islam. Dan sebahagiannya memang Islam pun. Sebahagian besar daripadanya memang Islam lagi pun. Walau bagaimanapun ada sebahagian daripadanya kita tidak boleh katakan mereka Islam lagi. Jadi saya fikir kalau kita nak sampai ke tempat tu, Ahlus Sunnah wal Jamaah tu lama sangat. Padahal yang perlu kita semua tahunya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tu, terutamanya mengikut Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari di dalam kitab ni sendiri. Jadi saya fikir lebih elok kalau kita bincangkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, ataupun Ahlul Hadis yang Abul Hasan Al-Ash'ari iktiraf sebagai itulah Ahlus Sunnah yang sebenarnya, dan beliau pun sendiri bersetuju, beliau pun berpahaman begitu, berpendapat begitu, berakidah begitu. Jadi saya rasa pada mulanya saya ingat nak terjemah daripada awal ni, daripada awal kitab ni, jilid 1 di sini, daripada sini. Tapi lepas tu fikir pula lebih baik, sebab kita ni macam-macam latar belakang kan, macam-macam latar belakang tu. Ada yang tidak pernah terdedah lagi kepada perbincangan firaq ni. Jadi nak sampai ke situ mungkin mana pegangan yang sepatutnya kita pegangnya, mana pegangan salaf atau pegangan Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri. Jadi saya fikir lebih baik kita start situ dulu. Dan saya akan insya-Allah seterusnya akan buat nota lah, seperti kitab-kitab lain yang kita belajar tu ada nota ya. Saya akan buat nota juga. Cumanya kita bermula daripada bahagian tu, bahagian Ahlus Sunnah. Supaya kita tahu apa pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutamanya berpandukan apa yang disebut oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari
dalam kitab dia tu. Jadi sebahagian daripada kitab dia itu, saya rasa itu dulu. Saya rasa itu dulu yang perlu kita pelajari. Lepas tu setelah selesai itu baru kita mari di awal untuk kita bincang tentang firqah-firqah yang lain supaya tidak keliru lagi dah. Supaya kita sendiri tahu akidah kita macam mana. Akidah salaf macam mana. Akidah Abul Hasan Al-Asy'ari macam mana. Itu maksudnya. Bagaimana? Boleh ke tidak? Saya rasa itu lebih baik. Daripada kita bincang tentang orang lain, tentang Syiah, tentang Mu'tazilah, tentang apa semua tu. Sebab lama nak sampai ke situ tu, entah bila. Tak tahu, saya tak dapat pastikan. Baru nak sampai kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu. Jadi saya rasa begitulah, ya. Boleh setujulah semua, ya tak? Macam mana tu? Setuju, Maulana. Setuju. Maulana. Jadi kita buat gitu. Lepas tu terlebih dahulu dalam muqaddimah sekali kita sempat buat dahulu, saya dah sebut dah lebih kurang tentang latar belakang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sudah dah sepintas lalu. Sekarang ni kita nak tengok, saya rasa perlu begitu, ya. Kita nak tengok akidah salaf, khususnya akidah imam-imam yang 4. Apa akidah mereka? Sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari ni ramai dah umat Islam ni ada akidah pun, bukan ada fiqh saja, bukan ada ni akidah pun mereka ada. Jadi bagaimana akidah mereka itu? Itu kita nak tahu. Sebab kalau dahulu sebelum ini orang tak ada buat kajian tu tentang akidah 4 imam yang masyhur itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Terus pergi kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan dikenali sebagai Asy'ariyah. Asy'ariyah pula yang dikenali umumnya ialah Asy'ariyah kemudian. Asy'ariyah kemudian. Yang kebanyakannya berkisar di sekitar kitab Ummul Barahin ataupun kitab Syekh Sanusi kita panggil, Syekh Sanusi. Itulah duduk berkisar sekitar kitab itu. Adapun kitab Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri tenggelam. Jadi kita tidak tahu akidah Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri macam mana, dan akidah salaf sebelumnya, adakah dia mengiktirafnya, menyetujuinya atau macam mana. Itu kita tidak didedah dulu. Saya sendiri pun belajar sistem pondok dulu. Jadi boleh dikatakan akidah ni yang kita pelajari ialah akidah Asy'ariyah mutaakhirin. Yang lama-lama ni kita tak belajar, tak tahu. Salaf ni ada di celah-celah begitu ya. Disebut Ahlussunnah wal Jamaah ni terbagi kepada 2. Salaf, khalaf. Yang kita duduk belajar ni khalaf. Gitu saja. Adapun yang salaf tu macam mana? Termasuklah akidah imam 4 mazhab dan lain-lain orang sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari itu macam mana akidahnya tidak pernah disentuh dan tidak pernah didedahkan. Jadi saya rasa kita perlu merujuk kepada yang sebelum daripada Abul Hasan Al-Asy'ari lagi. Lepas tu baru kita pergi kepada apa yang Abul Hasan Al-Asy'ari sebut di dalam kitab dia Maqalat Al-Islamiyyin. Lepas tu baru kita pergi kepada firqah-firqah lain. Saya rasa itu lebih baik, lebih sesuai supaya kita tahu apa akidah umat Islam sepanjang masa daripada dahulu lagi sebelum adanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik, di sini saya pinjam buku. Kita boleh tengok di sini Aqidatul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidah dia. Ini kitab ni kita ambillah, gunakan kitab ni sebagai panduan. Sebenarnya dia ada rujukan yang cukup oleh Syekh Syahadah Saqaf. Jadi kita pakai kitab ni. Sebenarnya banyak lagi kitab-kitab lain pun ada sebut perkara yang sama. Jadi kita tengok situ dulu. Akidah, kalau boleh, mana-mana yang boleh tengok tu nampak ni, tengok sinilah.
Saya pun bukan nak baca kitab ni sepanjang masa, tidak. Untuk malam ni sahaja. Mungkin kalau tak sempat habis lagi, sekali lagi kita akan tengok. Lepas tu kita pergi kepada kitab Maqalat Al-Islamiyin. Apa kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apa kata beliau tentang akidah Imam Ahmad, akidah Ahlul Hadis. Itu yang kita nak pergi kepada, baru kita masuk kitab tu. Sekarang ni sini dulu. Jadi akidah imam yang 4 tu adalah akidah yang sepatutnya orang Islam tu bersepakat. Sekiranya mereka berpegang dengannya. Sebab apa? Sebab ia berpunca daripada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Jadi i'tiqad imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah, itulah yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah yang menjadi pegangan sahabat dan tabi'in selepas mereka. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa perselisihan di antara mereka dalam bab usuluddin, dalam bab usul agama ni. Bahkan mereka bersepakat, kalau kita perhatikan, bersepakat dalam beriman kepada sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan. Al-Quran adalah kalamullah, tidak makhluk. Iman semestinya ada membenarkan dengan hati dan lidah. Mereka juga membantah ahlul kalam, terdiri daripada Jahmiyah dan lain-lain yang terpengaruh dengan falsafah Yunan dan aliran-aliran ilmu kalam. Akidah mereka ini, yakni 4 imam yang utama ni, yang masyhur di kalangan umat itu, ialah akidah yang benar, yang datang, yang tersebut di dalam kitab dan sunnah, iaitu daripada sumber yang bersih, suci, tidak ada campur baur dengan takwil atau ta'til atau tashbih atau tamthil. Tak ada kalau kita perhatikan. Takwil tu takwilkanlah sifat-sifat yang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah tu. Ta'til itu maknanya tidak pakai, tak pakai, tak ada semua tu, batalkan semua tu. Tashbih dengan makna menyerupakan sifat-sifat Allah yang zahirnya nampak serupa tu dengan makhluk, atau mengumpamakannya dengan makhluk. Baik, ini secara ringkas, kita sebut secara ringkas, pintas lalu. Akidah Imam Abu Hanifah. Baik, kita tengok. Saya ada ambil sekejap tadi. Sekejap. Di sini. Ini daripada Alam Zirikli, Abu Hanifah. Lahir pada tahun 80. Meninggal dunia pada tahun 150. Maknanya salaf lah. Betul-betul salaf lah. Inilah yang dikatakan salaf ni. Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau ada mengarang kitab-kitab dalam akidah. Cumanya orang kemudian tu tidak buat belajar. Itulah satu kesilapan sebenarnya. Kalau tidak, kita boleh tahu. Bukan sekadar sebut saja salaf tu macam mana. Bahkan kita boleh tahu akidah mereka. Inilah yang tersebut di dalam apa? Alam itu, kitab Alam ni. Yang pertama, akidahnya tentang tauhid. Mentauhidkan Allah dan menjelaskan tawassul syar'i, tawassul yang benar menurut syariat, dan ibtal tawassul bid'i, dan membatalkan, menolak tawassul bid'i, yang bid'ah itu. Yang pertama, ini yang Imam Abu Hanifah sebut. Yang ni dia semua ada rujukan itu. Semua ada rujukan. Mengikut apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ni, ini puncanya. Dia pun ambil daripada karangan Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khamis, iaitu akidah Imam 4. Dalam ni dia ambil ni punca-puncanya. Ada rujukannya di sini. Ini disebutkan rujukannya tu. Baiklah. Yang pertamanya, apa dia kata? La yanbaghi li ahadin an yad'u Allah
illa bihi. والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى. Maknanya seyogianya seseorang itu berdoa kepada Allah, tak boleh berdoa kepada Allah melainkan doa kepada dia lah, tanpa perantaraan begitu. Doa yang diizinkan, yang diperintahkan ialah yang diambil daripada firman Allah ini. Ini doa dengan menggunakan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan seterusnya. Surah Al-A'raf tu. Jadi kita kena guna nama-nama Allah. Jadi berdoa menggunakan nama Allah sahaja. Seterusnya, dilarang seseorang itu berkata as'aluka bihaqqi fulan atau bihaqqi anbiya'ik wa rusulik wa bihaqqil baitil haram wal mash'aril haram. Dilarang daripada orang yang berdoa tu kata begitu. Aku memohon kepadamu dengan hak fulan, atau dengan hak para nabimu, rasulmu, dengan hak baitil haram dan al-mash'aril haram. Ini dia ambil di sini apa maksud tu. Apabila kata yukrahu dalam kalam mutaqaddimin dahulu ataupun salaf dahulu, bila kata yukrahu tu apa maksudnya? Ini kata Syatibi, kalam ulama. Mereka bila kata karahiyah dalam perkara-perkara yang dilarang itu, maknanya kata yukrahu di sini, dilarang. Jangan kita ingat makruh tu. Mereka tidak maksudkan karahiyat tanzih, makruh tanzihi sahaja. Tidak, bukan begitu. Jadi makruh dengan makna makruh tanzihi, makruh gitu istilah orang kemudian. Jadi istilah kemudian ni kalau makruh tahrimi itu mereka akan sebut haram, begitu. Adapun mutaqaddimun dari kalangan salaf, mereka berkata bila dalam perkara yang tidak ada nas yang terang, hadza halalun wa hadza haramun, mereka tak berani nak kata begitu. Mereka mengelak diri daripada menggunakan perkataannya seperti itu. Jadi mereka guna apa? Mereka guna yukrahu itu dengan makna dilarang, gitulah. Jadi apabila kita temui daripada kata-kata salaf, ini Imam Malik kata ni, kalau orang dahulu bila ditemui di dalam kata-kata mereka berhubung dengan perkara bid'ah dan lain-lain, akrahu hadha wa la uhibbu hadha wa hadha makruh, kalau dia kata begitu dan seumpamanya, jangan sekali-kali kamu duduk anggap itu maksud merekanya ialah makruh tanzihi. Jangan anggap begitu. Jangan anggap begitu. Bahkan dengan makna haram, dengan makna tak boleh, itu banyak digunakan. Banyak digunakan. Yang kedua, kata-kata Imam Abu Hanifah dalam mengisbatkan sifat Allah dan menolak fahaman Jahmiyah. Ini antara kata-kata dia, Kalau kita nak tengok ni, setiap satu rujukan ni kita boleh tengok di lain lagi. Antaranya dia kata tidak boleh disifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Murka Allah dan redanya adalah dua sifat daripada sifat-sifatnya tanpa kaifiat. Tanpa kaifiat. Kaifiat tu maksudnya kalau kita nak marah ni jadi merah muka ke misalnya. Jadi naik darah, begitu. Tidak begitulah. Itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah redha, Allah murka dan redha. Tidak boleh dikatakan murka Allah itu maksudnya penyiksaan Allah, hukuman Allah. Redanya itu bermakna pahala Allah. Tak boleh kita nak takwil begitulah maksudnya. Itulah yang dikatakan salaf tu, tak mahu takwil tu. Wa nasifuhu kama wasafa nafsah. Kita mensifatkan Allah sebagaimana disifatkan, sebagaimana dia sendiri sifatkan dirinya, iaitu ahadun samad, Allahus samad misalnya, lam yalid
wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu hayyun, hidup, berkuasa, mendengar, melihat, mengetahui. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Laisat ka'aidi khalqihi, bukan seperti tangan makhluknya. Jadi bila kata tangan Allah tu bukanlah kita boleh kata seperti tangan makhluknya. Dan wajahnya tidak seperti wajah makhluknya, tapi kita kena sabitkan. Kena katakan bila dia kata dia ada wajah, wajah lah. Tapi jangan dikata seperti makhluknya. Itu antaranya. Yang kedua dia kata Tuhan Allah mempunyai tangan, wajah dan nafs, mana diri dia. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam Quran. Jadi apa yang Allah SWT sebut di dalam Quran, iaitu wajah ke, tangan ke, nafs ke, itu bermakna sifat-sifat Allah tanpa kaifiat. Sifat-sifat Allah tanpa kaifiat. Dan tidak boleh dikatakan tangannya itu kudratnya. Tak boleh kata begitu. Atau nikmatnya. Inilah akidah salaf sebenarnya. Yang ini kalau kita baca di dalam Maqalat Al-Islami, nanti kita akan mulakan dengan yang itu dulu. Sama saja. Abul Hasan Asy'ari pun gitu juga. Sebab dengan kita kata begitu bermakna kita ibtal sifat. Yakni kita membatalkan sifat Allah. Tadi kan dia sebut dah tak boleh takwil tanpa ada takwil, tanpa ada ta'til. Ta'til tu membatalkan lah. Tanpa baik. Dan itu adalah pandangan ahlul qadar wal i'tizal, pandangan qadariyah dan mu'tazilah tu yang kata begitu. Tangannya dengan makna kudratnya atau nikmatnya itu mu'tazilah. Itulah yang Imam Abu Hanifah duduk lawan dulu. Baik. Yang ketiga, tidak sepatutnya seseorang tu kata tentang zat Allah, tentang sesuatu. Bahkan dia kena sifatkan Allah sebagaimana Allah sendiri sifat diri dia. Jangan dia kata tentang sifat Allah tu berdasarkan fikiran dia. Berdasarkan fikiran dia. Jangan sama sekali. Tabarakallahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Baik. Yang keempat, bila ditanya tentang nuzul ilahi, Allah ni turun ke langit dunia. Orang tanya Imam Abu Hanifah. Ini ringkasan ni. Kalau nak rujukkan kita boleh tunjuk di lain. Semuanya ada ni semua. Bila ditanya tentang nuzul ilahi, apa dia jawab? Dia turun. Bila turun, dia sebut turun lah. Tapi tanpa kaifiat. Bukan turun seperti manusia dengan arti bergerak, berpindah apa. Bukan, tak boleh fikir begitu. Seterusnya yang kelima, dia kata wallahu ta'ala yud'a min a'la la min asfal. Allah SWT, kita berdoa, kita minta dengan dia dari atas. Dari atas. Dia tu di atas maksudnya. Bukan dari bawah. Kerana asfal, bawah itu bukan sifat rububiyah dan uluhiyah. Tak sesuai langsung itu dengan sifat rububiyah dan uluhiyah. Yang keenam, wa huwa yaghdabu wa yarda. Allah SWT murka dan Allah SWT redha. Ini kesimpulan semua ni. Kalau kita kata dalam Quran mana, itulah antaranya ghairil maghdubi alaihim, tidak orang-orang yang dimurkai. Siapa yang murka? Allah lah murka maksudnya. Mana sifat murka tu ada. Wa yarda, dan Allah redha. Wa la yarda li ibadihi al-kufr misalnya. Ada semua dalam Quran ada. Tapi kita tak boleh kata ghadabnya itu, murkanya itu berarti menyeksanya. Berarti Allah menyeksa. Dan redha Allah itu berarti pahalanya, pahala yang akan diberikannya. Bukan begitu. Tak boleh kata begitu. Waqala, dan beliau kata lagi, yakni Allah itu tidak menyerupai apa-apa pun, mana-mana makhluknya pun. Dia tidak menyerupai mana-mana makhluknya. Makhluknya yang mana pun tak ada serupa dengan dia. Lam yazal, kerana dia sentiasa ada. Maksudnya kalau dalam istilah Asy'ariyah,
Asy'ariyah dia kata qadim lah, qadim. Lam yazal tu makna qadim lah. Wala yazalu. Wala yazal tu baqalah. Mana sentiasa ada, tidak akan ada penghujungnya. Bi asma'ihi wa sifatihi, dengan segala namanya dan sifat-sifatnya. Ini kesimpulan. Yang ke-8, beliau juga kata wa sifatuhu bi khilafi sifatil makhluqin. Sifat-sifat Allah itu tidak seperti sifat. Dia tahu, ya'lamu. Dia ada sifat ilmu, tetapi la ka'ilmina. Tidak seperti ilmu kita. Tidak seperti kita tahu kena belajar, kena baca dan sebagainya. Allah SWT maha berkuasa, yaqdir, maha berkuasa, tetapi tidak seperti kuasa kita. Dia melihat, tidak seperti melihat kita. Dia mendengar, tidak seperti mendengar kita. Dan dia bercakap, tidak seperti bercakap kita. Itu kena faham. Bila sebut dalam Quran, dalam hadis, sebut semua ni, terima. Tapi jangan kata sifat-sifat tadi sama seperti sifat makhluk atau seperti sifat makhluk. Yang ke-9, Allah SWT tidak boleh disifatkan dengan sifat-sifat makhluk. Tak kira lah sifat apa pun. Sifat makhluk, sifat jisim, sifat jauhar, sifat arab dan sebagainya. Arab tu sifat lah. Tak boleh kita kata begitu, yang berkait dengan makhluk. Dan beliau kata lagi, sesiapa yang mensifatkan Allah bermakna min ma'anil bashar faqad kafara. Sesiapa yang mensifatkan Allah dengan mana-mana sifat manusia lah, dengan mana-mana sifat manusia, tak kira lah, ikut mana-mana, kafir dia. Jadi Tuhan ni tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Yang ke-11, orang yang berkata la a'rifu rabbi fis sama' am fil ard faqad kafara. Orang yang berkata aku tak tahu Tuhanku di langit ke atau di bumi, tak tahu, kafir lagi. Ini akidah dia ni. Begitu juga orang yang berkata dia di atas aras, Allah di atas aras, tapi aku tak tahu aras tu di langit ke di bumi. Tak boleh. Maknanya kita kena jelas, aras tu di atas langit lah. Jadi dengan sebab itu, kalau orang kata Allah di atas aras, betul. Orang kata Allah di atas langit, betul juga. Sebab itulah ada daripada kalam salaf itu percakapan yang seperti itu. Walaupun orang yang belajar cara Asy'ariyah kemudian dia berasa pelik benda tu. Tapi Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri iktiraf ni, mengakui ni, semua ni. Bahkan dia sendiri pun kata begitu. Sebab itulah saya fikir kita kena belajar daripada kitab Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri, Imam Asy'ariyah. Kenapa kita jadi masalah tak mahu belajar kitab dia ni? Ataupun tidak diajarkan kitab dia, sedangkan kita anggap dia imam. Kalau kita perhati kitab-kitab dia, bukan sebuah kitab sajalah. Beberapa kitab dia tu sama sahaja dengan imam-imam sebelumnya. Sama sahaja. Jadi kalau kita anggap seperti kita belajar yang kemudian ni saja, saya bimbang takut salaf kita dahulu pun disesatkan. Itu bahaya tu. Itu bahaya tu. Ada seterusnya yang ke-12, mutakalliman bi kalamihi. Allah SWT itu bercakap dengan kalam dia lah. Dan kalam itu sifat azali Allah SWT. Yang ke-13, dia bercakap, dia berkata-kata, tetapi tidak seperti kalam. Yang ke-14, Quran itu kalam Allah. Di dalam mushaf-mushaf tercatat, di dalam hati-hati diingat, dan di atas lidah-lidah dibaca. Mana lidah membacanya. Dan kepada Nabi ia diturunkan. Itu Quran itu. Dan dia kata juga Al-Quran itu tidak makhluk. Itu secara ringkas. Semua ini secara ringkas, pintas lalu saja. Yang ketiga, beberapa pendapat Imam Abu Hanifah tentang qadar. Tentang qadar. Yang ini tentang takdir, qada, qadar gitu kata. Yang pertama, ada satu orang lelaki mari berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, nak bertengkar, nak berdebat dengan dia tentang qadar lah. Faqala lahu, Imam Abu Hanifah pun kata, Imam Abu Hanifah pun kata kepada dia, kamu tak sedar ke
bahawa orang yang nak fikir tentang takdir Allah SWT ni sama seperti orang yang nak tengok matahari, seperti orang nak tengok matahari. Semakin dia pandang, semakin dia tengok, semakin dia bengong. Tak payah bincang lah. Kita kena ikut yang Nabi cerita, yang dalam Quran cerita, gitu saja maksudnya. Di mana dia tidak pergi dalam, tak pergi mengharungi perbincangan itu. Yang kedua, Allah SWT maha mengetahui semenjak azal lagi, dalam azal itu, segala perkara sebelum diadakan apapun kejadian ini, sebelum ada lagi, Allah SWT dah tahu dah dalam azal. Dalam azal tu maknanya tak ada permulaan lah. Dalam ilmu dia tu dah ada dah. Kita ni akan lahir pada sekian-sekian tahun. Jadi anak orang ni lahir di sini, akan mati pada tahun bila-bila, semua dia tahu. Dan yang ketiga, Allah SWT tahu yang tiada, sesuatu yang tiada pada ketika tiadanya. Sebagai tidak ada lah. Benda yang tak ada, Tuhan tahu sebagai tak ada lah. Dan bagaimana ia akan ada kalau setelah dia menjadikannya, dia tahu semua. Begitu juga Allah SWT mengetahui segala yang ada ni pada ketika adanya. Ada macam mana, dia tahu semua. Dan bagaimana ia akan musnah, bagaimana ia akan fana, akan hilang, dia tahu juga. Maknanya pengetahuan Allah itu tiada hadnya. Tiada hadnya. Yang keempat, takdir Allah SWT ni tercatat dalam Lauh Mahfuz. Itu termasuk dalam akidah semua. Tercatat dalam Lauh Mahfuz. Dan yang kelima, tidak ada apa pun yang berlaku dalam dunia ni ataupun di akhirat tu melainkan berlakunya dengan kehendak Allah. Tak ada yang terlepas daripada kehendak Allah. Sama ada baik ataupun buruk. Inilah akidahnya. Adapun yang akan datang yang dia bincang dalam kitab dia Maqalat Al-Islamiyyin, macam-macam lagi pendapat golongan-golongan yang lain yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kata Allah SWT ni nak benda baik sahaja, yang benda buruk tu dia tidak nak. Ada yang kata begitu. Yang baik saja yang dia kehendaki. Sebab yang buruk tu tak sesuai. Takkanlah Allah SWT nak buat benda buruk sedangkan dia larang. Dia macam-macam lah logiknya tu. Itu kita akan belajar nanti. Kemudian lah tu. Yang keenam, beliau berkata, kita nuqirru bi anna al-'abd ma'a a'malihi wa iqrarihi wa ma'rifatihi makhluqun. Kita memperakui, kita akui bahawa hamba ini dengan amalan dia, dengan pengakuan dia, dengan pengetahuan dia, semuanya makhluk. Jadi kalau yang melakukan semua itu pun makhluk, jadi kita ni makhluk. Jadi segala perbuatan dia tu lebih patut lagi dikatakan makhluknya. Lebih patut lagi makhluk. Yang ketujuh, beliau juga kata segala perbuatan hamba ni, diamnya, geraknya, adalah usaha mereka. Allah SWT yang menjadikannya. Walaupun perbuatan itu jahat, usaha dia nak buat benda jahat, Allah SWT pada hakikatnya semuanya berlaku dengan kehendak Allah, dengan pengetahuan Allah, dengan qada dan qadar, ketentuan Allah semua berlaku. Yang ke-8, segala perbuatan hamba ni, dia gerak ke diam ke, adalah usaha mereka sebenar-benarnya. Usaha mereka sebenar-benarnya. Dan Allah SWT menjadikannya. Semuanya berlaku dengan kehendaknya, ilmunya, qada qadarnya. Dan ketaatan itu semua sekali adalah wajib kita taat kepada Allah dengan perintah Allah. Dengan kasih sayangnya, redanya, ilmunya, masyiahnya, kehendaknya, qada dan takdirnya. Maksiat-maksiat itu pun semuanya berlaku dengan ilmunya, dia tahu, bukan dia tak tahu. Dengan ketentuannya, dengan takdirnya, masyiahnya, kehendaknya. Tapi tidak berlaku dengan dia suka, dia tidak suka. Berlaku dengan kehendak dia, dengan pengetahuan dia, tapi bukan bermakna dia suka.
Bukan bermakna dia redha dan bukan bermakna dia suruh, dia larang tu. Sebab tu dia sebutkan wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tidak redha kekufuran untuk hamba dia tu, dia tidak redha. Tidak redha bukan bermakna dia tidak menghendaki. Dia menghendaki. Tetapi dia tidak suka. Itu maksudnya. Kalau yang baik-baik itu Allah SWT redha dan suka. Gitu. Yang ke-10. Dialah yang menentukan segala perkara dan menetapkan. Dan tidak ada dalam dunia dan di akhirat sesuatu pun dalam syurga ke dalam neraka melainkan dengan kehendaknya. Ilmunya, qada qadarnya. Dan dia telah pun tulis pada Lauh Mahfuz. Itu yang ketiga, dengan pecahan-pecahannya. Yang keempat, kita bincang secara ringkas dulu. Yang keempat, kata-kata Imam Abu Hanifah tentang iman. Kata dia, al-iman iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan. Wal iqrar wahdahu la yakunu imanan. Iman itu berarti mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Mengaku saja tidak jadi iman. Dia kena membenarkan dengan hati. Kadang-kadang mengaku saja tu tidak iman lagi. Yang kelima, kata-kata Imam Abu Hanifah tentang sahabat. Pertamanya, ini pecahan yang kelima ni, yang pertamanya, kita tidak sebut mana-mana sahabat melainkan dengan baik. Tak ada sebut tak baiklah sahabat ni. Yang kedua, kita tidak berlepas diri daripada mana-mana sahabat Nabi. Dan kita tidak menyayangi mana-mana sahabat tu lebih daripada yang lain. Yang lain tak sayang, yang ni saja sayang. Tidak begitu. Jadi pecahan dia ni banyak lah. Pecahan dia ni nanti kita akan lihat lah. Pecahan dia. Banyak pula orang-orang yang mengaku Islam, macam-macam pula pahamannya tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang ketiga, beradanya mereka bersama Rasulullah seketika sahaja. Sekejap sahaja. Sahabat ni maksudnya. Itu lebih baik lagi daripada amalan kita sepanjang umur kita. Sepanjang mana pun umur kita. Itu kedudukan sahabat itu. Walaupun sekejap saja. Kalau dia beriman dengan Rasulullah semasa Rasulullah hidup, dia buta, dia tak nampak tengok Rasulullah pun, kedudukan mereka itu lebih baik lagi daripada amalan kita sepanjang umur kita. Walaupun panjang mana pun umur kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita mengakui bahawa yang paling afdal di kalangan umat ini selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita akui. Ini sebab akan datang bila kita bincang firak ni, yang Abul Hasan Asy'ari nak cerita ni macam-macam pula. Pendapat golongan tu, ada yang kata orang ni lebih selepas Nabi kita. Sayyidina Ali misalnya, Syiah menganggap begitu. Jadi itu semua tak betul lah. Apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daripada dahulu sampai sekarang. Sama. Itu akidah siapa? Imam Abu Hanifah. Secara ringkas. Secara ringkas. Baik. Akidah Imam Malik pula. Akidah Imam Malik pula. Yang pertama, pandangannya tentang tauhid. Tentang tauhid. Iaitu ada riwayat daripada Ja'far bin Abdullah, katanya kami pernah berada di samping Malik bin Anas, tiba-tiba ada satu orang mari. Orang tu kata, ya Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimana istiwanya? Imam Malik susah hatilah, sedih lah. Tak pernah dia sedih seperti dia menghadapi masalah-masalah lain. Orang duduk tanya dia. Dia pun tengok ke tanah, tengok ke lantai, ke bawah ni. Sambil dia cucuk-cucuk ataupun korek-korek dengan tanah itu, dengan kayu yang ada di tangannya. Lepas tu dia berpeluh dia.
Kemudian dia angkat kepala dia lempar kayu yang ada di tangan dia tu. Dia pun kata, al-kaif ghairu ma'qul. Bagaimana tak boleh nak fikir, tak boleh nak fikir. Wal istiwa minhu ghairu majhul. Tapi istiwa Allah itu bukan tidak diketahui bila kata istiwa. Bila kata istiwa tu maknanya di kalangan orang Arab maklum maksud dia. Dan iman kepadanya suatu perkara yang wajib. Tanya tentangnya itu bid'ah, kata dia. Azunnuka sahiba bid'ah. Saya rasa awak ni ahli bid'ah ataupun orang yang sudah terdedah lah, terpengaruh dengan bid'ah lah. Jadi timbulkan soalan macam ni. Imam Malik pun minta dia dikeluarkan. Dia tak mahu lah bincang benda-benda macam tu. Dan yang kedua, dia kata Allah fis sama. Allah di langit. Allah di langit. Wa ilmuhu fi kulli makan. Yang kata ada Allah di sini itu maksudnya ilmunya. Yang kedua, pandangannya tentang qadar ataupun takdir. Pandangannya tentang takdir. Ini berdasarkan riwayat ni lah. Daripada Sa'id bin Abdul Jabbar, dia kata, aku mendengar Malik bin Anas berkata, pendapat saya tentang mereka iaitu mereka diminta bertaubat. Kalau mereka bertaubat, tak apalah, diterima. Kalau tidak, dibunuh. Siapa? Yang ini golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah. Itu nanti kita akan belajar lah. Kita akan bincangkan tentang Qadariyah itu apa. Maksudnya orang yang tidak beriman kepada takdir. Takdir ni yang tidak beriman. Banyaklah golongan-golongan yang macam tu. Ada yang kata takdir tu kita sendiri yang menentukan takdir kita, nasib kita. Ada yang kata takdir itu bukan rukun iman. Jadi rukun iman itu tak termasuk takdir. Macam-macam. Ini tak betul lah tu. Fahaman itu begitu tak betul. Seterusnya yang kedua, ini ada riwayat daripada Marwan bin Muhammad. Dia kata saya mendengar Malik bin Anas ditanya tentang berkahwin dengan Qadari. Berkahwin dengan Qadari, orang yang tak terima takdir ni. Takdir itu daripada Allah. Orang tak terima begitu. Jadi dia pun baca ayat ni. Wal abdun mu'minun khairum min musyrikin. Hamba mukmin itu lebih baik lagi daripada musyrik. Mana bagi dia ni musyrik ni. Sebab apa? Sebab orang yang kata takdir itu yang baik tu Allah menentukan, yang buruk tu kita yang buat sendiri, bermaknanya ada dua Tuhan lah. Syirik. Ada dua Tuhan. Tuhan yang baik, suku Allah. Tuhan yang buruk tu kita sendiri. Ataupun syaitan. Kau ikutlah apa pun. Kita kata. Itu secara ringkasnya. Ini dia sebut abdul mu'minun khairum min musyrikin. Maknanya dia tak bagilah. Dia tak bagi kahwin dengan Qadari. Qadari ni mana asal makna dia, kalau zahir, kalau kita tengok zahir, makna orang yang percaya kepada takdir. Tapi tidak. Bukan begitu. Di sini, orang yang tidak percaya kepada takdir. Itu makna Qadari. Qadariyah lah. Semuanya kita akan bincangkan. Kita akan tengok apa perbincangan Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitab dia tu nanti. Seterusnya Qadhi Iyad berkata, kata Malik, tidak harus diterima syahadah Qadari. Alladhi yad'u, yang menyeru orang kepada fahaman dia lah. Tidak boleh juga diterima kesaksian Khariji, yang ni puak Khawarij, tak boleh juga. Rafidi, puak Syiah, tak boleh juga. Tak boleh terima jadi saksi. Itu yang dinukilkan oleh Qadhi Iyad daripada Malik. Seterusnya yang ketiga, apa kata Imam Malik tentang iman? Tentang iman. Abdul Razak bin Hammam kata, aku dengar Ibnu Jurayj, Sufyan Thawri, Ma'mar bin Rashid, Sufyan bin Uyainah, Malik bin Anas, semua mereka berkata, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman itu qaul, ucapan, dan amalan. Iman itu boleh bertambah dan berkurang. Yang kedua dia kata iman qaulun wa amal. Lebih kurang tadilah. Yang keempat berkenaan dengan sahabat. Apa kata Imam Malik? Sesiapa yang mengurangi ataupun menganggap mana-mana sahabat tu ada aib lah, ataupun ada rasa dengki, ataupun rasa dendam kepada
sahabat di dalam hatinya, dia tidak berhak mendapat faid di kalangan orang-orang Islam. Kemudian dia pun baca ayat ni, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi alladzina amanu tu nombor satu sekali sahabat-sahabat lah. Jadi kalau duduk berdendam, duduk benci kepada sahabat itu, bukan cara orang Islam itu. Sebab itu dia tidak berhak mendapat faid. Jadi sesiapa yang mengurangi mereka, menganggap mereka ni ada kurang, kurang tu maksudnya ada aib lah, ataupun ada dendam, kesumat di dalam hatinya terhadap mereka, dia tidak berhak mendapat faid, kata dia. Baik, yang kedua tentang salah seorang lah daripada anak cucu Az-Zubair, dia kata ni salah seorang daripada anak cucu Zubair ni, dia kata pernah kami duduk dekat Malik, mereka pun sebut satu orang yang duduk mencaci, mencerca sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik pun baca ayat ni, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda, dan seterusnya hingga sampai kepada yu'jibuz zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Jadi cara orang yang benci kepada sahabat ni, duduk mencari kekurangan, keaiban sahabat ni, dia tidak orang beriman lah. Itulah kesimpulannya. Kesimpulannya begitulah. Itu ayat sepenuhnya di bawah tu. Lepas tu Imam Malik kata sesiapa yang di dalam hati dia ada dendam lah kepada mana-mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ni terkenalah ke dia. Kena ke dia. Ini akidah Imam Malik, sebahagian daripadanya ya, sebahagian daripadanya. Nanti kita kalau nak tengok yang lebih jelas lagi rujukannya di mana, ada banyak di dalam kitab-kitab disebut. Seterusnya akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i. Jadi sepatutnya kita ya mengikut fiqh Imam Syafi'i ini, akidah dia macam mana akidah dia. Akidah dia pun kita ikut jugalah. Akidah dia samalah dengan imam-imam yang lain. Dan semua ni tak ada khilaf tentang salafnya mereka ini. Yang pertama tentang tauhid. Dia kata kita mengisbatkan sifat-sifat yang ada di dalam Quran, tersebut di dalam Quran ataupun dalam sunnah. Dan kita menafikan tashbih, serupanya dengan makhluk. Sebagaimana Allah sendiri menafikan serupanya dengan makhluk itu. Iaitu Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Dan yang ketiga, dia kata orang yang kata Quran itu makhluk, kafir. Orang yang kata Quran itu makhluk, kafir. Yang kedua, ni yang pertama ni tajuk besar, lepas tu di bawah tu ada dua. Ni yang kedua pula, tentang takdir. Sebab benda ni lah yang banyak duduk khilafnya. Jadi yang Imam Abu Hasan nak bincang maqalat al-islamiyyin wa ikhtilafil musalli, ni benda-benda macam ni lah yang jadi khilaf tu. Kalau kita perhatikan sudut ni yang disebut di sini, itu yang membezakan ahli sunnah daripada golongan-golongan yang lain. Yang kedua katanya tentang qadar atau takdir. Dia kata kehendak melakukan ibadat itu berlaku dengan kehendak Allah. Yang manusia menghendaki itu sebenarnya tidak terlepas daripada kehendak Allah Rabbul Alamin. Kerana manusia tidak menciptakan amalan mereka. Amalan mereka itu juga termasuk dalam ciptaan Allah, makhluk Allah. Dan takdir itu baiknya ataupun buruknya daripada Allah semua. Azab kubur itu benar. Soalan kepada ahli kubur itu daripada malaikat itu bila dia mati, manusia tu mati, ahli kubur tu benar, bangkit benar, hisab benar, surga dan neraka benar, dan lain-lain lagi yang tersebut di dalam sunan dalam sunnah itu kita terima lah. Kita terima lah. Kita katakan benda tu memang ada lah, memang ada. Yang ketiga kata-katanya tentang iman. Dia kata al-iman qaulun wa amalun
wa i'tiqadun bil qalb. Iman itu ialah ucapan, amalan dan percaya dengan hati. Yang kedua, dia kata iman itu qaul dan amal, ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqusu. Ia bertambah dan berkurang. Iman itu boleh bertambah dan berkurang. Walaupun perinciannya, detail dia tu banyaklah perbincangannya lagi. Ini kita nak sebut sepintas lalu sahaja ni. Yang keempat tentang sahabat. Apa Imam Syafi'i kata? Allah tabaraka wa taala puji sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, dalam Taurat, dalam Injil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula sebut kelebihan-kelebihan sahabat itu, apa yang tidak disebut untuk orang-orang lain selepas mereka. Farahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Wa hanna'ahum bima atahum min dhalik. Dan Allah SWT memberi berita gembira lah kepada mereka akan mendapat darjat yang paling tinggi, iaitu darjat siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka lah yang menyaksikannya. Begitu juga ketika wahyu turun kepadanya. Mereka tahu apa yang Rasulullah SAW kehendaki secara umum dan secara khusus. Apa yang Rasulullah berazam nak buat, apa yang Rasulullah anjurkan, semua mereka menyaksikan semua itu. Dan mereka tahu daripada sunnahnya apa yang kita tak tahu dan kita jahil, kita tak tahu. Mereka itu lebih daripada kita dalam segala ilmu dan ijtihad, wara' dan akal. Dan mereka itu lebihlah dari segi ilmu, dari segi istinbatnya, pendapat mereka lebih terpuji dan lebih baik untuk kita daripada pendapat-pendapat kita. Pandangan-pandangan kita sendiri. Itu kata-kata Imam Syafi'i. Jadi kita kena merujuk pada mereka lah. Amalan sahabat, perbuatan sahabat, kita kena merujuk kepada mereka. Jangan kita berasa kita lebih pandai daripada mereka. Kalau mereka tak buat tu maknanya kira-kira tak bagus lah. Tak perlu buat lah. Tak ada kaitan dengan agama lah. Begitu maksudnya. Yang kedua, beliau berkata, manusia yang paling lebih lah selepas Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Boleh dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sepakat semua tentang perkara. Seterusnya, diriwayatkan daripada Yusuf bin Yahya al-Buaiti, muridnya, dia kata, saya tanya Syafi'i, saya semayakah? Bolehkah saya semayang di belakang Rafidhi? Kerana Syiah lah. Syiah yang melampau, itu baru orang panggil Rafidah. Syiah yang melampau, yang ekstrim. Itu orang panggil Syiah Rafidah. Kalau Syiah semata-mata begitu lagi, belum tentu lagi dia itu melampau. Belum tentu lagi rosak akidahnya. Sekadar ahli bid'ah begitu je lah. Beliau kata, Imam Syafi'i kata, la tusalli khalfar Rafidhi. Jangan sembahyang di belakang Syiah, di belakang Qadari. Orang yang menafikan takdir tadi. Walal murji, dan di belakang puak-puak murji'ah. Jangan sembahyang. Murji'ah ni orang yang mengatakan iman itu tak perlu kepada amalan. Tak amal apa-apa pun, asal mengaku dalam hati saja, tak ucapkan pun tak apa. Yang kita beri iman. Yang pentingnya percaya dalam hati saja. Sembahyang tidak, apa tidak, semua tidak. Itu murji. Masuk syurga, kata mereka. Tak masuk neraka. Asalkan ada iman dalam hati saja cukup. Itu murji. Ini semua kita akan bertemu nanti perbincangan yang dalam bab-bab yang berasingan. Qul tusifhum lana. Saya tanya dia, kata murid Imam Syafi'i ini, cuba bayangkan, gambarkan mereka itu kepada kami. Imam Syafi'i pun kata, man qala al-iman qawlun fahuwa murji. Orang yang kata iman itu ucapan saja, amalan tidak, itu murji. Orang yang kata Abu Bakar dan Umar ni tidak imam, bukan khalifah, yang sah maksudnya, itu Rafidhi, itu Syiah, melampau tu. Dan orang yang mengatakan masyiah tu, kehendak kita sendirilah. Yang kita buat tu kita sendirilah.
itu qadari, kata dia. Tak ada kena mengena dengan Allah. Itu qadari, kata dia. Baik, akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan serba ringkas ni. Yang pertama, kata-katanya tentang tauhid. Apa kata dia? Yang pertamanya, lam yazalillah mutakalliman. Allah tu sentiasa berkata-kata. Wal Quran kalamullah. Quran itu kalamullah, tidak makhluk. Wala yusafullahu bi syai'in akthar mimma wasafa bihi nafsuh. Tidak boleh kita sifatkan Allah lebih daripada setakat yang dia sifatkan untuk dirinya. Setakat tu. Dia kata gitu-gitu. Setakat tu, jangan lebih. Jangan sifatkan lebih. Bila dia kata tangan, ada lengan pula. Ada siku pula. Jangan gitu. Jangan begitu. Sebab siku apa lengan, atas lengan, bawah dia tak ada sebut tu. Dia sebut tangan setakat tu, sudahlah. Begitu. Yang kedua, orang yang mendakwa bahawa Allah tidak bercakap, kafir. Mana Allah ni tidak bercakap. Itu kafir. Kemudian ada banyak perincian bercakap macam mana apa tu. Itu kita tengok kemudian lah. Ini nak cerita sepintas lalu saja. Yang ketiga, Imam Ahmad kata apa? Kita beriman bahawa Allah tu di atas arasy. Sebagaimana dikehendakinya. Dan sebagaimana dikehendaki, tanpa had, tanpa sifat, tanpa gambaran yang boleh dibayangkan oleh orang yang dapat membayangkan. Tak boleh nak bayar. Ataupun tanpa had. Tanpa had, terikat dengan itu. Kalau lebih besar, kalau lebih kecil, tak perlu bahas semua tu. Jadi segala sifat Allah ni daripadanya. Dan untuknya. Sebagaimana yang disifatkan oleh Allah sendiri tentang diri dia. Yang kita tidak boleh capai dengan fikiran kita. Dengan fikiran kita, dengan penglihatan kita, lebih-lebih lagi lah. Tak boleh nak capai. Dia sebut gitu-gitulah. Dan beliau berkata lagi, orang yang mendakwa bahawa Allah ni tidak dapat dilihat di akhirat. Di akhirat. Kafir orang itu. Berarti dia mendustakan Al-Quran. Itu yang pertama, bahagian pertama. Bahagian yang kedua, kata-katanya tentang qadar. Sebab ini sebenarnya firak. Firak tu yang macam-macam tu, aliran itu. Dia banyak masalahnya dalam bab-bab ni lah. Dalam bab-bab ni. Baik. Tentang takdir. Beriman kepada takdir, baik dan buruknya. Manisnya dan pahitnya. Semuanya daripada Allah. Kita kena percaya begitu. Kalau kita perhati akidah ahli sunnah mana-mana pun daripada dulu sampai sekarang, aliran mana tu dulu, mutaqaddimin, kamu mutakhirin, kau sama. Yang kedua, beliau berkata, qadar itu, yang takdir itu, baik dan buruknya, sedikit dan banyaknya, zahirnya dan batinnya, manisnya dan pahitnya, sukanya dan tidak sukanya, yang kita senangi, yang kita tidak senangi, baiknya, buruknya, awalnya, akhirnya, semuanya daripada Allah. Semua daripada Allah, ketetapannya. Allah SWT telah menetapkan ke atas hamba-hambanya, telah mentakdirkannya. Tidak ada sesiapa pun daripada mereka boleh melepasi, mana terlepas daripada kehendak Allah, dan boleh melangkau qada Allah. Tak boleh. Tak ada siapa pun boleh. Yang ketiga, tentang iman. Beliau juga berkata seperti yang lain-lain, iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amalan maksudnya. Sebab tu amalan tu ada juga sebagai satu bahagian daripada iman. Berkurang tu maksudnya kurang amalan. Yang kedua, beliau juga berkata sembahyang, zakat, haji, buat kebajikan, kebaikan apa semua tu termasuk dalam iman. Mana perbuatan lah tu. Bertambah imannya dengan bertambah benda-benda ni lah. Dan maksiat itu mengurangi iman. Maksiat mengurangkan iman. Yang keempat, pendapatnya tentang sahabat. Beliau berkata, termasuk dalam sunnah Nabi, iaitu kita sebut sahabat itu dengan baik. Semua sekali mereka lah. Dan kita menahan diri daripada menyebut perkara-perkara yang tak baik tentang mereka tu, ataupun terhadap mereka. Dan perkara yang tidak baik, sebut tak baik, sebut tidak elok tentang khilaf ataupun perselisihan yang berlaku di antara mereka itu,
kita sebut tak baik. Misalnya berperang tu kerana nak kuasa lah, kepentingan politik lah seperti orang-orang sekarang ni, tak boleh kata begitu. Sesiapa yang memaki sahabat-sahabat Allah atau mana-mana seseorang lah daripada mereka, dia ahli bid'ah, Rafidhi, khabith, jahat, teruk tu, Rafidhi, Syiah yang teruk kalau macam tu. Allah SWT tidak menerima amalan yang sunat dan amalan yang fardu daripada mereka. Bahkan cinta kepada mereka itu sunnah, dan berdoa untuk mereka, kita kata radhiyallahu anhum dan sebagainya, itu qurbah, termasuk dalam amalan yang menghampirkan diri kita kepada Allah. Dan mengikut mereka itu, jejak langkah mereka itulah wasilah yang betul. Kalau nak kata wasilah untuk sampai kepada Allah dengan cara yang betul, ikut sahabat lah, ikut sahabat. Dan berpegang dengan asar-asar mereka, peninggalan-peninggalan mereka, itu suatu keutamaan. Kena percaya begitu, kena pegang begitu. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah SAW selepas daripada sahabat yang 4 itulah, adalah sebaik-baik manusia. Kena pegang itu. Itu termasuk dalam akidah juga. Sebaik-baik manusia. Tidak boleh sesiapa pun sebut tidak baik terhadap mereka, ataupun mengkritik mereka dengan menyebutkan keaiban ataupun menyebutkan kekurangan apa, tak boleh. Sesiapa yang melakukan begitu, maka pihak pemerintah wajib mendisiplinkannya dan menghukumnya. Dia tidak boleh memaafkannya, tidak boleh membiarkannya. Pihak pemerintah lah, ya, pihak berkuasa. Kalau pihak berkuasa tak buat begitu, dia berdosa lah maksudnya. Yang kedua, Abdullah bin Ahmad berkata, yakni anak dia Abdullah, kata, aku tanya ayahku tentang imam-imam. Siapa imam-imam orang-orang Islam? Imam-imam orang-orang Islam tu siapa? Beliau menjawab, kata dia, ayah dia jawab, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Itu dari segi tertib fadilatnya. Sama seperti yang lain. Yang ketiga, Abdullah bin Ahmad kata lagi, aku tanya ayahku tentang golongan yang berpendapat Ali tidak khalifah. Ali tidak khalifah. Macam mana? Dia kata itu pendapat yang tak betul. Pendapat yang salah itu. Yang keempatnya, beliau berkata orang yang tidak mengisbatkan khilafah untuk Ali. Orang yang mengata Sayyidina Ali ni bukan khalifah, begitulah. Ia lebih sesat daripada himar ahlinya. Lebih sesat lagi daripada himar, keledai yang dipelihara lah oleh keluarga dia, olehnya lah. Begitu maksudnya. Itu antara secara ringkas, dengan serba ringkas, saya rasa kita pergi di sini sebagai tambahan sedikit, sebab ini pun masih lagi berkenaan dengan kata-kata mereka. Baik, kalimat laysat abirah. Biasanya penulis-penulis ni dia tulis di permulaan tu kalimah abirah, sekilas pandang. Orang kita kata sekapur sirih. Tapi dia kata ini walaupun ringkas ni, bukan sekilas pandang ni. Kita kena perhati, kita kena renungi betul-betul. Dan luas makna dia ni, bukan ringkas ni sebenarnya. Walaupun memang ringkas pada zahirnya. Yang pertama, dikatakan kepada Imam Abu Hanifah. Orang kata kepada Imam Abu Hanifah, apa pandangan tuan tentang ilmu kalam ataupun perbincangan lebih-lebih dalam ilmu kalam yang diada-adakan oleh orang ramai ni? Bincang tentang a'rad dan ajsam, jisim, lebih-lebih sangat ni. Apa ni? Orang tanya ni. Dia kata maqalatul falasifah. Ini sebenarnya perbincangan ahli-ahli falsafah ni. Alaika bil athar wa tariqatis salaf. Kamu kenalah ikut asar sahabat dan ikut cara salaf, kata dia. Jangan duduk bincang banyak-banyak sangatlah benda-benda macam tu. Sikit-sikit boleh, sekadar nak membantah pendapat mereka itu.
Dan elakkan dirimu daripada segala benda yang baharu. Itu termasuk benda baharu juga tu. Cuma baharu dalam bab akidah. Itu bid'ah, kata dia. Itu bid'ah. Tak apalah. Di bawah tu rujukan dia sajalah. Imam Malik berkata, iyyakum wal bid'ah. Jauhilah daripada segala macam bid'ah. Orang pun kata, wahai Aba Abdullah, apa bid'ah tu? Dia pun kata, ahlul bid'ah, iaitu orang yang bercakap, bincang tentang asma'illah wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi. Mereka bincang tentang itulah, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kalamnya, ilmunya, kudratnya. Tapi dia tidak berhenti. Dia tempat sahabat-sahabat dan tabi'in berhenti. Sahabat-sahabat berhenti sekatu, dia tak berhenti. Panjang lagi. Panjang lagi. Dalam keadaan tidak perlulah, kalau perlu, seperti golongan Asy'ariyah duduk bincang apa tu untuk menolak fahaman ajaran-ajaran sesat, itu tak jadi masalah. Itu kalau kalam tu kita melibatkan di dalam kalam tu, Abul Hasan Asy'ari pun sebut, Abul Hasan Asy'ari puji kalau macam tu, dengan maksud tu orang-orang yang berkenaan lah, yang berkenaan. Tak perlulah disebarkan kepada orang awam ni, tak perlu benda-benda begitu. Ahli-ahli dia, ahli ilmu tak apa. Sebab apa? Untuk nak menjawab kritikan-kritikan orang-orang yang sesat. Itu memang bagus pun. Memang bagus pun. Melibatkan diri dalam kalam itu. Ni Abul Hasan Asy'ari dan sebagainya, lain-lain ni. Ahlul kalam kan ni. Tapi ahlul kalam yang bagus. Seterusnya Imam Syafi'i berkata, kalau seseorang itu berwasiat kitab-kitab ilmu dia untuk seseorang lain lah. Untuk orang lain. Ada dalam kitab-kitab dia tu kutubul kalam. Tak termasuk dalam wasiat tu, kata dia. Sebab apa? Sebab ilmu kalam yang macam tu tak termasuk dalam ilmu tu. Bukan ilmu tu, kata dia. Bukan ilmu. Ni ada ni rujukan bawah ni. Ada. Bukan ilmu. Begitu, kata dia. Seterusnya Imam Ahmad berkata, man ta'atal kalam lam yuflih. Orang yang banyak terlibatlah dengan ilmu kalam ni tidak akan berjaya. Dan orang yang terlibat banyak dengan ilmu kalam ni lam yakhlu min an yatajahhama. Maknanya lambat banget dia tidak akan terlepas daripada jadi jahmi. Jadi jahmi. Begitu. Akhirnya nak menafikan sifat Allah tu. Menafikan sifat Allah. Dia akan jadi gitu. Sebab tu dia kata tak payahlah. Tak payah bincang benda-benda gitu. Khususnya untuk orang awam lah. Kalau ahli ilmu tu, macam saya sebut tadi, tak jadi masalah. Bahkan Abul Hasan Asy'ari tulis kitab khusus. Dia memuji orang-orang yang terlibat dalam kalam ini. Dan beliau juga berkata, jangan engkau duduk bersama-sama dengan ahlul kalam, walaupun mereka tu duduk mempertahankan sunnah. Ini kebimbangan mereka lah, sebab orang-orang yang terlibat ni biasanya nak bersih tu susah. Nak bersih tu. Susah. Tajuddin As-Subki menukilkan daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia ni tokoh lah ahli sunnah selepasnya. Dia kata apa? Akidahnya dan akidah Imam Ahmad sama. Ni Abul Hasan Asy'ari kata. Ini dia ambil daripada Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Apa Abul Hasan Asy'ari kata? Akidah dia dengan akidah Imam Ahmad sama. Tak ada ragu, tak ada sebarang kesangsian tentangnya. Dan itulah yang dijelaskan oleh Abul Hasan Asy'ari dalam karangan-karangannya. Banyak-banyak karangan dia kalau kita perhati memang boleh dikatakan sama lah dengan salaf itu sebenarnya. Kalau ada pun sedikit sebanyak itu bukan perkara asas lah. Bukan sekali dia sebut, beberapa kali, bahawa akidahku ialah akidah Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal. Ini adalah ibarat kata-kata Syekh Abul Hasan Asy'ari. Bukan setempat, bukan sekali dia kata ni. Di dalam kitab-kitab dia kita dapat menemui banyak kali. Ini pula kata Imam Muhammad bin Al-Walid At-Tartushi. Dia kata perbandingan orang yang membela Islam dengan menggunakan aliran-aliran falsafah tu dan pendapat-pendapat mantik tu, seperti orang yang basuh kain dengan air kencing, kata dia. Jadi mana kita tak perlu guna cara tu lah. Sebagaimana salaf dahulu
telah pun selamat, telah pun berjaya dengan akidah mereka tanpa terlibat dengan benda ni. Banyak sangat, habis masa. Terutamanya kalau kita nak kumpulkan orang biar begitu caranya. Itu buang masa banyak. Kecuali kepada ahli-ahlinya, saya boleh bersetuju macam tu. Abu Muhammad Al-Juwaini, ayah kepada Imamul Haramain, kata, jadi yang dimaksudkan ra'iyah ni. Faman takunu ra'iyah ni penggembala kambing itu, perempuan yang menggembala kambing yang tersebut di dalam hadis ni. Di bawah ni dia sebut ni daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia kata, saya ada seorang hamba perempuan yang duduk menggembala kambing saya di sebelah Bukit Uhud tu. Itulah cerita yang maklum itulah. Jadi itu kepercayaan dianya bila dibawa kepada Nabi SAW. Nabi tanya dia, di mana Allah? Dia kata, di langit. Nabi pun tanya, siapa aku? Dia kata, anta Rasulullah. Rasulullah pun kata, merdekakan dia. Dia mukmin. Dia mukmin. Jadi orang yang ra'iyah, penggembala itu, lebih tahu tentang Allah daripadanya, kerana dia tidak tahu sebelah mana ma'budnya, Tuhannya. Orang tu masih lagi gelap hatinya. Gelap hatinya. Dia tidak mendapat cahaya makrifat dan iman. Belum lagi. Maknanya jawapan penggembala kambing perempuan itu paling baik. Itu paling baik. Orang yang tidak dia berasa lebih baik lagi daripada ni, orang tu mana hati dia tidak percaya. Itulah kata dia. Ini Imam Razi kata di akhir hayatnya, dia kata, aku perhati aliran-aliran kalamiyah dan falsafah tu, aku dapati ia tidak menghilangkan dahaga orang yang dahaga. Orang yang sakit tidak sembuh dengan cara itu. Aku fikir jalan yang paling hampirnya ialah jalan Quran, cara Quran dalam akidah ni. Seperti benda-benda lain pun, Quran dan Sunnah, kita kembali ke situ. Jadi dalam akidah ni pun yang lebih selamatnya ialah jalan Quran. Dalam masalah isbatnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, isbatkan istiwa Ar-Rahman itu di atas arasy. Ilaihi yas'adul kalim, kepadanya naik segala amalan-amalan manusia, ucapan-ucapan manusia. Dan aku baca dalam bab nafi, dalam bab isbat itulah ada dalam Quran. Dalam bab nafinya, laisa kamitslihi syai'. Jadi kena ada dua tu. Isbat dan nafi, serupa je Allah tu dengan segala makhluk. Orang yang ada pengalaman seperti pengalamanku, kata dia, dia akan tahu sejauh mana benar kata-kataku ini. Jadi maknanya kesimpulannya tak perlulah dalam sangat, habis masa bertahun-tahun duduk belajar cara ilmu kalam ataupun cara manahij falsafiyah tu, tak perlu. Terutamanya kepada orang ramai ni. Kepada orang ramai. Orang yang ahli pun dia berasa buang masa, rugi banyak. Padahalnya apa yang ada dalam Quran itu sudah cukup pun. Jadi itulah secara ringkas malam ni, betul-betul ringkas, sepintas lalu. Jadi masa kita pun sudah sampai ke penghujungnya. Saya rasa setakat itulah dulu untuk malam ni. Jadi nanti akan datang, insya-Allah kita akan mulakan dengan nota. Jadi nota saya tidak akan buat daripada permulaan awal inilah macam ni lah. Saya akan berhenti dulu dan kita ambil bahagian pengenalan Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Maqalat Islamiyyin. Sebab itu lebih berguna. Dan kita tahu apa yang perlu kita faham terlebih dahulu. Dan mana-mana yang berbeza dengannya, aliran-aliran yang disebutkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, kita pun jelaslah ini berbeza dengan akidah kita, dengan pegangan kita. Dan apa yang disebut oleh Abul Hasan Al-Asy'ari itu kadang-kadang nampak tak sama dengan akidah Asy'ariyah kemudian. Jadi bagi saya, untuk selamatnya, untuk lebih bercermat, kita terima yang Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, sebab dia imam. Gitulah. Selepas ni kita akan baca bahagian tu, Ahlul Hadis
ashabul hadis yang disebutkan oleh Abul Hasan Asy'ari bahawa dia pun berakidah begitu juga. Cuma mungkin sebelum itu kita nak tengok, kalau perlu nantilah saya akan mungkin kita perlu bincangkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah dulu secara umum, pembahagiannya dan pengiktirafan satu sama lain. Aliran-aliran dalam Ahlussunnah tu, pengiktirafan mereka terhadap satu sama lain. Ahlul Hadis terhadap Asy'ariyah, Asy'ariyah terhadap Ahlul Hadis, Maturidiyah dan sebagainya. Kalau perlu itu kita tengoklah mana akan datang ni, perlu itu dulu ke ataupun terus pergi kepada kitab Abul Hasan Asy'ari ni, bahagian itu. Jadi sekadarlah itulah dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.